Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia, salam sejahtera kepada semua para pelajar. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang ke arah pembinaan peradaban dalam kuliah kita, penghayatan etika dan peradaban. Okey, jadi dalam ke arah pembinaan peradaban ini kita nak lihat kepada pembinaan negara bangsa. Ke arah pembinaan negara bangsa yang merujuk kepada dua perkataan, iaitu negara dan bangsa. Okey, apa itu negara dan bangsa? Jadi kadang-kadang para pelajar sekalian, kita faham kita rakyat Malaysia, tapi kita masih lagi duduk dalam kelompok-kelompok yang sikapnya terasing, maka ini akan menimbulkan satu keadaan yang begitu kita tidak mencapai maksud rencam dalam mencapai negara bangsa. Jadi pada hari ini kita akan lihat konsep negara dan juga bangsa, supaya kita dapat menilai dan meneliti semula maksud tersebut, dan kita boleh capai pada akhir perkuliahan ataupun selepas ini anda akan menjadi seorang warga negara yang menghayati tentang konsep negara bangsa. Konsep negara adalah merujuk kepada suatu masyarakat yang mana penduduknya ada satu kawasan, kemudian diperintah dalam bentuk sebuah kerajaan. Okey, dalam sebuah kerajaan. Jadi negara disebut, kadang-kadang disebut sebagai state, country, iaitu satu unit politik yang dibentuk hasil daripada susunan politik yang diberi kuasa oleh rakyat melalui satu pilihan raya. Kalau kita di negara kita di Malaysia ini dalam bentuk negara demokrasi berparlimen, maka kita berada dalam situasi di mana sistem politik kita ditentukan oleh sistem pilihan raya setiap 5 tahun sekali maksimum, ataupun diawalkan berdasarkan kepada perisytiharan yang dibawa oleh Perdana Menteri yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepada lunas-lunas perlembagaan Malaysia. Dengan sebab itulah kita dipimpin oleh sebuah negara demokrasi yang mempunyai kerajaan tertentu berdasarkan kepada parti-parti politik yang berjaya membentuk sistem politik negara kita. Kalau kita dekat Malaysia ni terdapat pelbagai jenis parti-parti politik dan pelbagai jenis penyatuan parti-parti tertentu untuk mereka membentuk coalition ataupun penyatuan kumpulan tertentu, kumpulan politik bagi membentuk negara Malaysia. Jadi ini dipanggil sebagai sebuah negara. So susunan itu mungkin akan berubah, mungkin dia akan kekal berdasarkan kepada sistem pilihan raya yang kita raikan setiap biasanya setiap 5 tahun sekali. Dan para pelajar sekalian, untuk makluman, bermula pada tahun lepas kita telah mendapat persetujuan di peringkat parlimen, di mana rakyat Malaysia seawal usia 18 tahun sudah boleh mengundi. Jadi ini adalah peluang anda untuk anda realisasikan hasrat dan juga kehendak anda menerusi peti undi lah. Jadi jangan buang peluang tersebut ataupun membiarkan peluang tersebut, ataupun 5 tahun sekali ataupun beberapa tahun sekali untuk anda merealisasikan hasrat anda dan juga kehendak anda. Kemudian yang kita lihat kepada konsep bangsa. Apa itu konsep bangsa? Iaitu kewujudan kumpulan manusia yang diikat oleh beberapa ciri persamaan, sama ada berdasarkan kepada kelahiran, berdasarkan kepada keturunan, berdasarkan kepada unsur-unsur jasmani, politik ataupun sosial. Ini adalah susunan yang ada. Kalau kita berada di Malaysia, kita terdiri daripada pelbagai kaum multi etnik, multi colors of ethnic, yang sangat kita sebut sangat menarik untuk dilihat, sangat menarik untuk kita nilai, dan kita berada satu keunikan yang berbanding dengan negara-negara yang lain. Dan kita ada rakyat ataupun penduduk daripada Sabah Sarawak yang multi etnik. Begitu juga kita berada di Sarawak yang multi etnik. Begitu juga kita berada di Semenanjung yang multi etnik. Yang kita katakan mereka ini bukan sahaja multi etnik, tetapi multi cultures. Pelbagai jenis etnik, pelbagai jenis kebudayaan. Jadi ini adalah satu konsep bangsa yang cuba kita lihat, sama ada dari segi kelompok manusia itu dari segi fizikal ataupun ras ataupun keturunan, tetapi kita nak lihat juga culture dia.
Jadi culture ini dan etnik ini adalah gambaran hasil manifestasi ke atas kejayaan Malaysia dalam mengharung konsep negara bangsa pada masa akan datang. So pembentukan berdasarkan kepada proses penyatuan bangsa dan juga culture budaya antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain diperkuatkan lagi dengan kawasan pensempadanan. Sempadan kita. Mana sempadan kita yang meliputi tiga kawasan yang besar, iaitu di kawasan Semenanjung, Semenanjung, begitu juga Sabah dan Sarawak dalam kawasan itu, dalam lingkungan itu. So itu adalah wilayah yang kita sempadankan sebagai negara Malaysia. Jadi sesiapa yang lahir pada dalam wilayah tersebut pada masa kita merdeka ini semenjak 1957 yang lalu, maka secara automatik kita adalah warga negara Malaysia. Jika ibu bapa kita adalah warga negara Malaysia. Jadi secara tidak langsung kita adalah layak digelar sebagai seorang rakyat Malaysia. Berdasarkan kepada identiti dan juga kadar kelahiran yang ditentukan bahawa kita lahir dalam negara Malaysia. Dengan kata lain, negara bangsa ialah satu masyarakat yang terdiri daripada etnik, agama yang mungkin berbeza, tetapi etnik yang berbeza, tetapi berada dalam negara kita yang mengamalkan budaya yang begitu berbeza, tetapi mempunyai persefahaman, mempunyai toleransi, mempunyai kehendak dan kesaksamaan untuk menyatukan etnik, untuk menyatukan peradaban, untuk menyatukan culture atas nama Malaysia. Dengan sebab itulah kehidupan kita nak capai kepada satu maksud, iaitu mencapai keharmonian. Prosperity juga amat penting bagi menjayakan dan menggerakkan negara kita. Maka ini adalah satu harapan bagaimana kita meningkatkan, bagaimana kita memajukan negara kita, bukan sahaja dari segi persamaan, bukan sahaja dari segi satu hasrat, bukan sahaja dari segi satu peranan untuk menyatukan etnik kita berasaskan kepada agama yang berbeza-beza, tetapi saling menghormati. Ini dinamakan toleransi yang berterusan. Mungkin ada sedikit cacat cela di sana dan di sini, tetapi itu bukan satu tiket untuk kita mengatakan bahawa kita berada dalam situasi yang berpecah belah ataupun situasi yang begitu bahaya untuk kita nyatakan kita tidak berada dalam situasi tidak bersatu. Yang pentingnya untuk membina negara bangsa, kita menekankan kepada konsep di mana kita lahir dalam negara kita, menekankan kepada kesaksamaan multi-culture, kesaksamaan dari segi identiti. Akhirnya kita nak pergi kepada prosperity bagi menghasilkan kemakmuran negara Malaysia. So terdapat tiga syarat dalam pembentukan negara bangsa. Pertamanya, kita mesti ada negara. Secara tidak langsung Malaysia telah diiktiraf bermula pada 31 Ogos 1957 dan juga 16 September 1963 terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu, terbentuknya Malaysia pada 1963 yang meliputi tiga wilayah yang besar, iaitu Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Sarawak, dan akhirnya kita membentuk negara yang kekal pada hari ini diiktiraf bukan sahaja oleh penduduk setempat ataupun penduduk yang berada dalam kawasan Nusantara sahaja, tetapi di peringkat antarabangsa. Even dalam PBB pun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri memberi satu kerusi kepada negara kita sebagai negara merdeka, untuk menyuarakan hasrat ataupun pendapat yang similar dengan kehendak sebuah negara. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya, kita ada individu. Siapa individu kita? Yang lahir di dalam negara Malaysia, yang mempunyai kewarganegaraan dan mempunyai tahan setia ke atas perlembagaan dan juga rukun-rukun negara yang telah dibentuk oleh datuk nenek moyang kita yang terdahulu bagi menjayakan hasrat menjadi sebuah negara bangsa yang begitu berdisiplin, yang dihormati dan dihargai. Kemudian adanya penduduk, penduduk yang mana penduduk tersebut kita boleh nyatakan satu kumpulan kesatuan manusia yang hidup dalam suasana harmoni, saling menghargai antara satu sama lain. Yang kumpulan ini mempunyai kepercayaan untuk menjayakan negara Malaysia yang berjaya dan terikat dengan persamaan dari segi hubungan, dari segi persejarahannya,
dari segi kebudayaannya dan juga ciri-ciri nenek moyang yang terhasil sebelum ini. Dan kita adalah generasi-generasi yang selepas yang hadir selepas merdeka 1957. Yang mana nenek moyang kita adalah mereka yang datang sebelum daripada kita yang turut memberi satu jati diri bangsa Malaysia pada hari inilah. Mungkin pada mereka dahulu menekankan kepada konsep kesaksamaan antara bangsa dengan bangsa, dengan pelbagai jenis konsep perniagaan, konsep perhubungan yang mereka lalui dalam proses membentuk negara Malaysia, sama ada dalam bentuk kita pernah dijajah, sama ada dalam bentuk kita pernah melalui proses mencapai kemerdekaan sehinggalah kita merdeka pada hari ini. Maka peranan mereka menggambarkan kita mempunyai jati diri pada hari ini. Itulah kita pada hari ini. So semua negara harus mempunyai empat perkara. Satunya adalah wilayah dan sepadan. Tadi saya dah beritahu tadi, kita ada wilayah sepadan yang tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak, oleh mana-mana penduduk daripada luar ataupun penduduk asing. Jika masuk, maka mereka dianggap sebagai imigran ataupun mereka adalah pendatang asing tanpa izin, yang kita ringkaskan kepada parti pada hari inilah. Mereka akan dikenakan pelbagai jenis undang-undang yang sewajarnya yang ditentukan oleh Perlembagaan Malaysia, sama ada oleh pihak-pihak berwajib, Jabatan Immigration, APMM, dan juga tindakan-tindakan yang lain. Kemudian yang keduanya, kita mempunyai kedaulatan. Sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat, maka kita diiktiraf dari segi undang-undang kita. Kita diiktiraf dari segi persepadanan, kita diiktiraf dari segi kepimpinan. Okey, maka secara tidak langsung kedaulatan kita akan menunjukkan ciri negara kita adalah sebuah negara yang penuh dengan kenikmatan untuk dilalui, perlu dihargai. So, dalam masa yang sama, apabila ada kedaulatan sudah tentu, elemen yang ketiga terbentuk, iaitu adanya kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dengan kepala ataupun payungnya adalah Yang di-Pertuan Agong Malaysia, sesuai dengan konsep negara ataupun kerajaan berparlimen. Okey, sesuai dengan keadaan itu, yang mana Yang di-Pertuan Agong adalah payung kepada negara. Kemudian adanya populasi rakyat, itu elemen yang keempat adalah populasi rakyat yang terdiri dari pelbagai jenis warga negara ataupun bukan pelbagai negara, pelbagai penduduk yang datang daripada pelosok negeri, sama ada di kawasan wilayah Semenanjung, wilayah Sabah dan Sarawak. Begitu juga wilayah yang diiktiraf. Ada kadang-kadang kita mengatakan, adakah Malaysia tu terdiri daripada Sabah Sarawak dan Semenanjung saja? Tidak. Sebahagian juga pulau-pulau yang mengelilingi, yang berada dalam perairan zoning wilayah sempadan yang telah ditentukan juga adalah, jika lahir dalam kawasan itu, mereka adalah dikategorikan sebagai rakyat Malaysia juga. Jadi jangan salah faham bahawa mereka mesti lahir dalam 3 wilayah saja. Tidak. Mereka mesti lahir dalam sempadan negara, dalam wilayah sempadan negara. Orang mengatakan, Ustaz, kalau mereka lahir dekat luar negara, adakah mereka boleh diiktiraf sebagai penduduk? Jika ibu bapa mereka adalah warga negara Malaysia, mereka berhak untuk mendapatkan keadilan bagi memperolehi kewarganegaraan Malaysia. Okey, bagaimana pula orang-orang luar yang memohon untuk mendapatkan kewarganegaraan? Sebenarnya itu adalah hak kerajaan Malaysia bagi menentukan ataupun meraihkan warga negara asing yang memohon untuk menjadi warga negara Malaysia. Maka itu adalah satu isu yang bukan yang tidak perlu menjadi satu polemik lah. Sebenarnya tidak sampai 1% pun rakyat asing yang memohon untuk menjadi warga negara Malaysia. Tetapi yang ramainya adalah warga negara asing yang tidak memohon untuk menjadi warga negara Malaysia, tetapi bermastautin ataupun menetap di Malaysia. Ini satu masalah. Itu satu masalah yang mana hasil mahsul negara boleh terjejaslah dari pelbagai sektor yang mungkin kita akan bincangkan dalam isu-isu yang lain. So, kewarganegaraan didefinisikan sebagai kerakyatan sebuah negara. Kerakyatan sebuah negara. So, kalau kita baca dekat sini, konsep kewarganegaraan merujuk kepada kepatuhan rakyat kepada sesebuah negara. Kepatuhan rakyat. Pertamanya adalah menghargai rukun negara. Menghargai rukun negara dan juga perlembagaan Malaysia. Okey. Dia daripada dalam rukun negara itu, mereka akan mula melihat bahawa sistem raja itu adalah payung kepada negeri ataupun negara.
Kemudian sistem politik itu adalah puncak pemerintahan negara. Puncak pemerintahan negara, dan jika mereka akur, maka secara tidak langsung kewarganegaraan mereka boleh diiktiraf. Boleh diiktiraf. Dengan kata lain, individu yang berstatus warga negara mempunyai hak-hak tertentu. Dia boleh menerima pelbagai jenis bantuan yang diperlukan, okey, pelbagai jenis faedah yang ditentukan oleh kerajaan, kebebasan untuk bergerak, termasuklah menjawat jawatan dalam sektor pekerjaan perkhidmatan yang disediakan oleh sesebuah agensi kerajaan ataupun agensi swasta yang berada dalam negara. Dan mereka juga berhak untuk memperolehi perlindungan daripada negara kita. Maka secara tidak langsung ini adalah hak-hak asas yang ditentukan ke atas warga negara kita di Malaysia. So dalam proses kita membina negara bangsa Malaysia, kita perlu memaham kepada beberapa unsur. Pertamanya, kita kena faham unsur tradisi dalam pelbagai persekutuan, di mana raja itu adalah payung negara, yang di-Pertuan Agong itu adalah payung ketua negara kita. Ketua negara kita. Maka ini adalah penting untuk kita nilai. Selain daripada itu, kita juga menghargai dan juga menghayati rukun negara, yang di mana agama Islam sebagai agama rasmi. Yang keduanya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dengan sebab itulah kita dekat sekolah kita wajib lulus bahasa Melayu sebagai gambaran manifestasi ke atas kependudukan kita sebagai warga negara Malaysia yang mempunyai bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu. Walaupun bahasa Inggeris itu juga penting, tetapi dalam pembentukan sebuah negara bangsa, maka kita perlu ada identiti bahasa. Itu sebabnya kalau kita tengok Temujin, Genghis Khan, ketika dia membina negara Mongol itu, negara bangsa Mongol itu, dia telah memaksa, dia telah memanggil seorang tokoh akademik, yang mana dia telah memaksa semua anak-anak dan keturunan Mongol itu mempelajari satunya bahasa dan juga tulisan Mongol itu. Jadi bila mereka menguasai bahasa dan tulisan Mongol itu, apabila mereka menjajah, colonize wilayah-wilayah yang lain, maka mereka cuba menyebarkan bahasa mereka itu untuk diadaptasi oleh sebuah bangsa. Dengan sebab itulah Mongol itu dia berjaya menjadi sebuah negara yang begitu panjang tempohnya, dengan menghasilkan bahasanya. Begitu juga pada zaman Shi Huangdi, dinasti Qin, bila beliau menjadikan apabila berjaya menyatukan 7 buah wilayah, 7 buah dinasti di bawah satu pemerintahan Qin, Shi Huangdi, maka dia juga membentuk satu bahasa sahaja, walaupun pelbagai jenis etnik yang ada di negara China pada masa itu, tetapi beliau telah menyatukan China itu menerusi satu bahasa, satu language secara dasar. Namun selepas kematian Shi Huangdi itu, dinasti Qin itu mula berpecah belah dan kembali semula kepada dinasti semula, pemerintahan dinasti semula, sebelum dan selepas itu diambil alih oleh Liu Bang untuk membentuk negara ataupun dinasti Han seterusnya, selepas keruntuhan dinasti Qin. Dan ini dipanggil satu proses yang begitu panjang lah. Dan dinasti Han juga sama juga, nak menentukan identiti Han itu maka perlukan kepada bahasa. Sama juga seperti kita di Malaysia, kita kena mempunyai satu bahasa yang sama untuk menggambarkan bahawa kita adalah sebuah negara yang diiktiraf, yang dihargai dan mempunyai hak-hak yang sewajarnya. Kemudian juga menghormati hak-hak istimewa orang-orang Melayu, serta juga kewarganegaraan yang ditentukan menerusi pelbagai jenis medium yang telah ditetap oleh kerajaan. Kita tak mahu pada masa akan datang kewarganegaraan dan juga hak-hak orang-orang Melayu itu mungkin diambil secara mudah bagi memperolehi kewarganegaraan. Sebenarnya tidak mudah. Sebenarnya tidak mudah untuk warga negara asing memperolehi kewarganegaraan secara automatik di Malaysia melalui proses yang begitu panjang. Kemudian ciri yang kedua ialah menghayati rukun negara, ideologi sebagai ideologi negara bangsa, iaitu menghormati dan juga menghayati falsafah, dan juga meraihkan kepelbagaian. Itu sebabnya kalau kita pada hari ini kita mempunyai kepelbagaian dari segi makanan, dari segi pakaian, dari segi agama, dari segi kepercayaan, dari segi culture dan yang berbeza-beza pada hari ini. Tapi dalam hal-hal seperti ini, walaupun nampaknya ia adalah begitu
mungkin orang memandang itu adalah benda yang kebetulan, mungkin orang melihat itu adalah perkara yang berlaku secara tidak sengaja, tetapi ini adalah sebahagian daripada simbolik, amalan-amalan yang telah ditanam secara embedded, secara tidak langsung ke dalam jiwa rakyat Malaysia bagi membentuk gambaran kewarganegaraan Malaysia dan juga negara bangsa Malaysia. So susunan prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai tertentu juga turut digarap, saling menghormati, menghayati norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, menghayati aspirasi kehidupan masyarakat Malaysia yang penuh dengan adab ketimuran, adab sopan santun, menjaga identiti negara kita yang tersendiri dalam pelbagai aspek, sama ada agama, budaya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dengan sebab itulah kalau ada orang-orang asing ataupun negara kita panggil sebagai penduduk luar, expatriate ataupun pelancong yang datang dekat Malaysia dengan berpakaian yang kurang enak, maka kita seharusnya mengambil tindakan dengan melaporkan kepada pihak berwajib untuk mereka menghormati. Untuk mereka menghormati. Itu sebabnya pada hari terdapat berbagai jenis isu di luar di mana ada juga warga negara asing yang datang pergi berkelah ataupun pergi di tepi laut di dalam sempadan Malaysia tanpa berpakaian ataupun berpakaian kurang wajar. Maka tindakan-tindakan yang berdasarkan kepada perlembagaan telah dilaksanakan. Kita bukan tidak menghargai hak kebebasan, tetapi kebebasan yang ada batasnya berdasarkan kepada norma-norma Malaysia yang punya nilai-nilai ketimuran. Kita bukan negara barat yang terlalu menegang kepada konsep kebebasan, tetapi kita juga ada adab yang perlu dihormati. Dan seharusnya sebagai warga negara Malaysia kita menghormati adab kita sendiri. Dalam masa yang sama kita juga memohon agar orang luar juga menghormati adab kita. Okey, kalau kita juga membiarkan mereka berfikiran ataupun berpakaian ataupun berkelakuan sedemikian rupa, maka adalah menjadi satu persoalan kewajaran kita sebagai warga negara Malaysia bagi mempertahankan budaya dan ciri-ciri negara bangsa kita sendiri. Jadi ini satu persoalan lah. Jadi anda pun perlu lihat dalam jiwa anda kepelbagaian itu boleh diraihkan, dalam masa yang sama perlu ada batas-batas tertentu lah. Umpamanya minuman arak itu adalah suatu kebebasan. Okey, tetapi ada batas-batasnya di mana anda tidak boleh minum arak dalam keadaan mabuk, anda memandu kereta dan langgar orang ataupun melanggar harta awam yang merosakkan. Maka sudah tentu anda akan mengalami tindakan-tindakan undang-undang seterusnya. Begitu juga sama ada anda berada di negara-negara lain juga anda akan melalui proses yang sama. Kemudian yang ketiganya adalah wawasan 2020. Dalam kita membina negara Malaysia ini, kita juga masih lagi terikat kepada wawasan agenda 2020 di mana matlamat mewujudkan negara Malaysia yang majmuk, yang saling menghormati itu boleh dilaksanakan. Mungkin proses ini memakan masa yang begitu panjang. Tetapi pada hari ini kalau kita lihat dalam masyarakat kita, elemen-elemen sedemikian rupa telah mula berlaku dan dia berjalan seiring dengan masa yang kita bina. Antaranya ialah makanan. Okey, yang keduanya lagi segi pakaian. Yang ketiga ni lagi segi kesopanan. Yang keempatnya lagi segi kesantunan. Okey, kesantunan. Kita menyantuni antara warga Malaysia dengan warga asing, antara rakyat Malaysia dengan rakyat Malaysia, antara orang muda dengan orang tua. Kita mula menyantuni. Dan proses-proses ini sedang berlangsung dan ia berterusan. Even Malaysia juga menghargai hari ibu, hari bapa, pelbagai jenis hari-hari yang menunjukkan bahawa kesantunan kita untuk mencapai wawasan 2020 sebagai negara merdeka yang mempunyai peradaban yang begitu tinggi. Okey, yang ini kita kena lihat, dan ini kita boleh perkasa ataupun kita boleh percepatkan melalui sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan kebangsaan yang cuba diadaptasi daripada awal persekolahan, pra persekolahan sampailah kita keluar universiti dan kita masuk dalam alam pekerjaan. Maka ini secara tidak langsung akan membantu. Kemudian juga ada konsep ethos. Apa itu ethos? Iaitu satu konsep dari segi bahasanya adalah bahasa Yunani, ethos ni. Okey,
dia adalah karakter tentang watak ataupun kepribadian. Okey, nilai kalau kita sebut dari segi nilai, iaitu kita cuba membentuk nilai kita ataupun karakter kita ataupun watak kita ataupun sikap kita ataupun kepribadian kita kepada nilai-nilai Malaysia. Kepada nilai-nilai Malaysia, yang mana nilai-nilai tersebut boleh dikongsi secara bersama, dinikmati secara bersama. Okey. Jadi kalau kita tidak ada nilai-nilai akhlak ini, nilai etos ini ataupun nilai-nilai yang baik ini untuk kita gambarkan kepada diri kita, bagaimana kita nak bina negara kita ataupun masyarakat kita yang penuh dengan adab harmoni. Okey, jadi secara tidak langsung penghayatan kita ke atas etos ini, ke atas nilai-nilai ini, ke atas adab-adab ini adalah penting. So sebuah negara itu akan penuh dengan kemakmuran, penghayatan, dihormati, dihargai, menguasai hati penduduk asing ataupun orang-orang yang di luar sana dengan mempunyai nilai-nilai adab ataupun akhlak yang elok. So maka tidak perlulah kalau kita di Malaysia ini mempertikaikan sesuatu itu tanpa menggunakan akhlak ataupun saluran-saluran yang salah. Okey, jadi kalau kita ada permasalahan dan sebagainya juga, kita boleh menyampaikan melalui saluran-saluran tertentu. Okey, dengan secara beradab. Okey, itu sebabnya kita boleh lihat dalam peradaban kita, konsep etos ini akan menjadi suatu kebanggaan kepada negara kita jika kita mempunyai nilai yang boleh kita ketengahkan kepada masyarakat di luar sana. So masyarakat luar sana sentiasa memandang. Itu sebabnya kalau kita pergi di mana-mana, bila kita sebut sebagai citizen of Malaysia, warga negara Malaysia, orang luar akan lihat, wow, are you Malaysian? Yes, I'm Malaysian. Secara tidak langsung satu kebanggaan itu muncul, dan mereka juga, orang luar juga memang merasa bangga kerana anda adalah warga negara Malaysia. Sebab mereka tahu bahawa warga negara Malaysia ini penuh dengan peradaban, adab akhlak yang baik dan juga nilai-nilai kesusilaan yang mulia yang boleh ditonjolkan. Okey, kita penuh dengan adab sopan, kita penuh dengan penghayatan, menghormati orang-orang luar dan sebagainya. Itu sebabnya orang-orang luar bila melihat warga negara Malaysia, mereka merasa bangga. Okey, dan kebanggaan ini perlu kita kekalkan sebenarnya. Okey, kebanggaan ini perlu kita kekalkan, iaitu dengan kita tambah lagi nilai-nilai akhlak yang baik, budi pekerti, dengan cara pendidikan juga. Nilai-nilai pendidikan, pendidikan kita pertingkatkan dengan akhlak yang baik, dengan pendidikan secara berakhlak, maka kita secara tidak langsung kita boleh mengajar, kita boleh mengajak warga negara asing menghayati nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam Malaysia untuk mereka bawa balik dan tunjulkan kepada warga negara mereka sendiri. Itu sebabnya kalau kita tengok dari segi pakaian pun mereka amat teruja, mereka amat rasa sesuatu yang baru bagi negara Malaysia. Okey, jadi etos adalah, kalau kita nilaikan kat sini, adalah sifat sebuah masyarakat ataupun komuniti terbit daripada semangat ataupun nilai yang cuba ditanam kepada diri dan juga masyarakat itu sendiri. Secara tidak langsung kita ringkaskan, ia adalah sebagai budaya masyarakat kita di Malaysia lah. Okey, jadi untuk kita teruskan nilai akhlak ini, kita ada satu lagi etnografi. Ustaz nak beri tugasan kepada para pelajar. Okey, tugasan kepada para pelajar tentang bagaimana anda nak menghayati etos ini dan juga negara bangsa ini, dua perkara. So anda adaptasi benda ini dalam satu tugasan. Apakah tugasannya? Iaitu jika anda sebagai warga negara Malaysia, menghayati nilai-nilai multicultural, kepelbagaian budaya di Malaysia ini. Jika anda warga negara Malaysia mengahwini, ini belum kahwin. Kalau dah kahwin, alhamdulillah lah kan, bagi para pelajar sekalian, bagi yang ingin berkahwin, bayangkan jika anda berkahwin silang etnik. Silang etnik, Melayu kahwin dengan India ke, kahwin dengan Cina ke, Cina kahwin dengan India ke, kahwin dengan Kadazan ke, kahwin dengan Iban ke, kahwin dengan Bidayuh ke, pelbagailah. Ustaz beritahu, Ustaz nak anda buat dalam bentuk video dan gambarkan melalui TikTok,
okey, gambarannya tentang perasaan. Perasaan sama ada dari segi pelbagai isu lah. Contohnya dari segi pakaian ke, dari segi makanan ke, dari segi peradaban ke, dari segi budaya yang ada. So anda mungkin datang daripada etnik Melayu, Cina dan India, ataupun Kadazan, ataupun Iban, ataupun Dusun, ataupun Murut, ataupun Bidayuh, ataupun pelbagai lagi yang datang dalam kelas Ustaz pada hari ini. Okey, Ustaz nak anda gambarkan melalui 5 minit TikTok ke ataupun video yang menggambarkan suasana anda meraihkan perkahwinan anda itu ataupun perkahwinan kekeluargaan anda itu dalam suasana multicultural, multicultural. Okey, multicultural lah, yang pelbagai kebudayaan. So anda perlu dalam tugasan ini anda boleh buat dengan anda berpakaian, anda menukar pakaian anda dalam bentuk yang anda cuba nak gambarkan, lagi segi pemakanan dan sebagainya. Dan ini memerlukan masa. So Ustaz harap dalam tempoh kelas kita ni sepanjang 2 jam ini anda boleh hasilkan maksud yang Ustaz nak, iaitu perkahwinan anda ataupun perkahwinan keluarga anda yang silang multi cultural, silang budaya yang ada dalam Malaysia ini untuk anda tunjulkan sebagai kepelbagaian, okey, warna-warni Malaysia lah, okey, dekat situ. Jadi secara tidak langsung anda boleh menunjukkan lambang anda sebagai warga negara Malaysia yang menghayati budaya Malaysia yang pelbagai ini. Okey, jadi di situ pentinglah dekat sini yang Ustaz nak anda gunakan peluang ini untuk anda gambarkan. Okey, so dengan tugasan ini Ustaz harap anda boleh siapkan dalam tempoh waktu yang telah ditentukan selepas anda menonton video kuliah kita pada hari ini. Okay, dan boleh teruskan tugasan itu tanpa melengah masa lagi lah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jumpa lagi.